Pada video kali ini saya nak share dengan pelajar tentang cara bagaimana untuk kita nak gunakan arahan add ni dalam aplikasi dalam menyelesaikan masalah sebenar. Jadi kita ambil satu contoh. Mana ya? Okey ni. Contoh dia ialah kita nak buat operasi tambah X sama dengan 2 tambah 5. Okey. Jadi, jika kita diberi masalah simple seperti ini, perkara pertama sekali yang kita kena buat ialah kita kena bina flowchart ataupun carta alih. Bila kita nak tulis coding kita ni dia berfungsi dalam flow, dalam satu aliran. Bermula daripada baris atau cara baris pertama, atau cara baris kedua, atau cara baris ketiga dan seterusnya sehingga baris ke 10, 20, 100 dan 1000. Okey. Jadi untuk memudahkan proses kita menulis atau cara, kita kena bina carta alih ataupun flowchart ya. Jadi sekarang ni saya gunakan software Visio, Microsoft Visio untuk membantu saya membina flowchart. Baik, flowchart untuk Visio dia dah sediakan flowchart asas macam ini untuk kita nak buat start atau end. Okey, jadi pertama sekali yang kita kena tulis ialah start. Start atau begin atau mula atau apa-apa saja ya. Okey, salah satulah start, begin atau mula boleh. Selepas kita dah ini untuk menunjukkan bahawa kita permulaan bagi atur cara kita. Seterusnya kita nak tahu X ni sebenarnya di mana. Ya, sebab di sini kita hanya tahu X tetapi di dalam micro:p X ni sebenarnya berada di mana? Di dalam register R0, di dalam register R1, 2, R3, R4 ataupun di alamat 8000, di dalam memori di alamat 8000 atau di alamat 10000, alamat E000 ya. Jadi macam data 2 ni, macam mana kita nak proses? Kita nak masuk ke register atau kita nak buat macam mana? Jadi kita kena syorkan pertama sekali kita buat satu proses yang kita panggil initialization. Initialize Initialize. Jadi dalam initialize ni macam banyak benda lah kita buat, tetapi untuk flowchart membandai jika kita tulis initialize sahaja. Okey. Proses yang kedua, kita sambung terus. Sebab dia flow, dia kena bersambung ya. Okey. Proses yang kedua, apa kita buat kalau kita nak selesaikan masalah matematik ini? Kita ambil data yang pertama kan, 2. Jadi 2 kita masukkan dalam contohnya R1. 5 kita masukkan dalam R2. Kemudian kita buat operasi apa? Tambah je lah. Okey, so apa proses kita? Addition. Proses kita berikutnya ialah add. Kemudian apa dia? Store. Hasil tambah ni 2 campur 5 ni 7. 7 akan disimpan di X. Jadi proses ni ialah store. Mungkin atau simpan. Store result. Kemudian habis kan? Jadi kita letak ni sekali lagi. Kita tulis end sahaja. Okey. Dan flow ni kita kena sambung. Baru kita tahu ada flow dia. Baik. Siap kan? Untuk bila kita nak transfer flow ni ke dalam bentuk coding,
kita biasakan untuk bahagian start ni, kita biasakan dengan menggunakan perkataan entry. Ya, kita gunakan perkataan entry. Kemudian initialize. Initialize ni banyak sikit proses dia. Pertama sekali katakan, kita nak katakan apa? Kita nak initialize X diwakili oleh R0. Okey. Apa lagi? 2 kita masuk ke R1. Kemudian 5 kita masuk ke R2. Ini kita masuk dengan initialize. Initialize ini biasa banyak yang kita boleh buat. Ya. Kemudian ini mudah bila kita pakai Visio. Okey. Kemudian kita translate atau kita pindahkan blocks ni ke dalam bentuk code. Jadi untuk X sama dengan R0 ni kita boleh buat tak apa, kemudian kita buat ini dulu. Kita masukkan 2 dalam R1. Apa arahan kita boleh pakai setakat yang kita telah belajar? Kita boleh gunakan arahan move S1 tak ada S, kita tengok nanti. Move immediate 2, tak perlu hexa sebab ini bukan nombor hexa, ke R1. Kita boleh pakai move R immediate 2 sahaja sebab value yang kita nak, nilai yang kita nak masukkan ke R1 ni tak sampai 255 kan, jadi kita boleh guna arahan move. Seterusnya untuk yang kedua ni move 5 dalam R2. R2. Okey. Seterusnya add. Kita nak tambah. Macam mana kita nak tambah? Kita kena tambah R1 R2 lah. Destinasi kita dalam berapa? R0. Jadi ingat balik masa kita belajar arahan add. Ya. Apa restriction dia, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi ambil ini senang. Kita nak add ADDS and R1 R2. Maknanya kita akan tambah R1 dengan R2 and then result hasil tambah akan disimpan dalam R1. Tetapi kalau tengok di sini hasil tambah kita nak hantar ke R0. Jadi kita boleh move R1 ini source, ini destination. R0. Okey. Okey, silap. Yang ni dah bahagian store ni. Move R1 R0 ni bahagian store. Kemudian tamat. Tamat apa? End. So end sama juga kita guna arahan end. Menandakan pengakhiran program kita. Jadi ini sajalah sebenarnya daripada kita mula buat flowchart.
hinggalah kita transfer setiap blok flowchart ni ke dalam bentuk kod, ya. Okey. Bila kita dah dapat flowchart, kita boleh transfer ke dalam bentuk kod. Okey. Kita pergi ke simulator kita. Okey. Program ni dah panjang, entry kita dah ada. Di atas ni kita dah ada entry sebelum ni, atas sekali sebelum apa-apa kita dah start. Kemudian end kita ada di bawah sekali. Ini. Jadi kita tak boleh ada dua end dalam satu program, dalam satu atur cara. Jadi kita tulis di sini, kita terus mulakan dengan arahan move ni. Okey. Jadi MOV tadi immediate kedua dalam R1, MOV immediate 5 dalam R2. Okey, ini bahagian initialization. Kemudian add add R1 R2. Kemudian bahagian simpan result. Move R1 ke R0. Kemudian habis. N telah ada di bawah. Jadi kita tengok betul tak? Kejap. R0 R1 di sini terbalik, R0 R1 sebab ini destinasi. Okey, berhasil atau tidak? Kita start build file. Okey, ada error. Apa error dia? Move bad register name or symbol. Alamak, move macam ni, ya. Flag preserving form not available. Jadi kena letak S. Kita build file sampai file kita bebas daripada sebarang error, Jadi bila bebas daripada error, baru kita boleh debug. Okey. Kita tengok. Okey, 2 masuk ke R1, 5 masuk ke R2. Kemudian kita add. Okey, R1 telah dapat jawapan 7. Kemudian 7 ni kita pindah ke R0. Jadi tercapai tak maksud kita tadi? Okey, jawapan X ni di R0. Ya, jadi 7 tadi di X. Jadi sesalah cuma di sini. Di sini kena perbetulkan. Ya. Jika tak tengok betul-betul, kita akan cenderung untuk melakukan kesilapan. Boleh? Jadi inilah kod dia. Untuk menjawab soalan operasi tambah yang mudah, beginilah cara dia. Pertama, kita kena mulakan dengan membina carta alih. Seterusnya, kita dapatkan daripada carta alih ni, kita dapatkan kod. Jadi program ni, walaupun program tu sama, tetapi cara tulis dia boleh jadi berbeza. Mungkin pelajar A gunakan register R1. Pelajar B gunakan register R5. Kan? Pelajar A dia guna arahan move. Pelajar B guna arahan load. Jadi boleh juga, tak ada masalah. Masa operasi tambah ni pun, pelajar C atau D mungkin jadi buat R2 di depan, R1 di belakang. Tetapi dalam saya menilai markah, dan kita menilai markah, kita tengok ialah hasil dia. Kalau misal kata soalan tu dah bagi, contohnya ini soalan kita,
Katakan soalan dah bagi X is represent by R0, maka terpaksa pakai R0 lah ya. Jika ada disebut X equal to sistem B, maka kita tak boleh load, maka data size di sini terhad kepada 16 bit sajalah ya.